Assalamualaikum, salam sejahtera, bersama saya lagi Effendi Osman. Video kali ini saya nak share dengan anda cara-cara create route menggunakan aplikasi Suunto. Benda ni boleh digunakan untuk pengguna Suunto, dan juga demo kali ini saya nak menggunakan jam terbaru Suunto, iaitu Suunto Night Peak. Antara sebab kenapa saya create route menggunakan aplikasi Suunto adalah, satu, saya nak tahu jarak pendakian saya. Kedua, saya nak tahu dia punya ketinggian. Dan ketiga, saya nak tengok kesukaran berdasarkan faktor muka bumi kawasan saya nak daki tu. Tapi nasihat saya, sekiranya anda nak gunakan fungsi ni, boleh gunakan pada laluan yang besar atau laluan yang dah dikenali. Sekiranya anda nak gunakan untuk hiking pada gunung atau hutan, pendapat saya adalah lebih baik anda gunakan route atau GPS file yang terkini daripada aktiviti rakan-rakan anda. Sebab kalau hutan ni dia sedikit berbeza, mungkin kerana kita ada faktor muka bumi. Contoh, laluan pendakian tu mungkin berubah akibat tanah runtuh atau laluan lama telah ditutup untuk maintenance. Jadi sekiranya untuk hiking atau mendaki gunung atau masuk hutan, seeloknya anda gunakan GPS file daripada kawan anda. Untuk create route ni boleh guna juga, cuma untuk laluan yang kita tahu. Contoh, kali ni saya nak pergi Dusun Tok Li. Dusun Tok Li ni kita tahu dia adalah dekat Kemensa, dan laluan dia kalau anda buka dekat Google Maps sendiri, anda boleh nampak laluan tu. Jadi demo kali ni saya nak tunjuk cara-cara macam mana nak create route menggunakan aplikasi Suunto. Pertama sekali, anda buka aplikasi Suunto. Anda pergi kepada butang atau tab yang macam lokasi ni. Kemudian anda boleh search tempat anda nak pergi. Contoh hari ni saya nak pergi Dusun Tok Li dekat Kemensa. So anda search sahaja Kemensa, sebab kita nak tahu dia punya starting point. Okey, Kemensa Hill, Kemensa Waterfall. Okey, lagi senang kalau anda tahu tempat mula, anda cari terus tempat mula tu. Teratak Angah. Kita nak start dekat Teratak Angah, jadi kita tengok ada tak Angah Chalet Kemensa. Okey, dah jumpa. Kemudian anda tekan butang start route. Untuk mudahkan, tukar kepada 2D dahulu. Kemudian satelit ni ubah juga, pergi kepada outdoor. Sebab bila outdoor, anda akan nampaklah laluan dia. Ni yang saya cakap tu, kalau laluan tu dah popular, kita akan nampak dia punya garisan putih ni. Ini adalah laluan yang popular lah. Selain tu juga, untuk pengetahuan anda semua, contoh, yang hijau pekat ni merupakan kawasan hutan simpan Selangor. Jadi tak boleh nak pergi kepada kawasan hijau ni. Baguslah, dia punya map ni update dengan kawasan larangan atau hutan simpan. Jadi kita nak pergi hanya laluan yang dibenarkan sahaja. Contoh, kita start pada Teratak Angah. So starting point dia A ni. Kemudian tekan saja untuk next point. Tengok sini B. Dan anda continue tekan. So B lagi. Tekan lagi. Laluan anda nak buat. Kat sini kita ambil kiri dahulu. Dusun Tok Li ni juga kita boleh pergi ke Bukit Pau jugalah. Kat sini tak silap saya, Bukit Pau ni dia dekat Sempang ni, dia belah kiri. Kat sini tak silap saya. So kita buatlah sikit untuk ke Bukit Pau. Tapi kemudian kita patah balik. Dan Dusun Tok Li tak silap saya dekat sini kot. Lebih kurang lah. Okay, kalau dah tersilap, just tekan butang back ni untuk undo. Okey, kemudian kita continue lagi. Tengok jarak dia dah bertambah 2.7, dan dia punya elevation profile pun dah kelihatan dekat sini. Nampak? Kita continue lagi. Ini dekat junction. Okey, silap. Okey, dia akan pergi kepada B ni lagi. Kemudian kita completekan route ni dengan tekan atau kita tekan dekat starting point tadi. Jadi dia akan jadi loop. Dan yang best juga, aplikasi Suunto ni, saya suka dia ada 3D punya view. Maksudnya dekat sini anda boleh nampak ketinggian atau kontur tempat anda hiking tu. Kalau tengok kat sini, ni tak berapa menarik, kita tukar kepada satellite view. Nampak kan menarik ni. Saya start daripada Teratak Angah. Teratak Angah memang flat, lepas tu kita ada mendaki. Ni memang mendaki.
Mendaki kita boleh nampak faktor muka bumi lah dekat sini kalau kita guna 3D mapping ni. So boleh nampak kawasan tu tinggi rendah. Jadi baguslah untuk kita tahu kesukaran pendakian tersebut. Tengok sini memang ada tasik kat belah. Bukan tasik, dia macam tali air atau laluan air. So ni sempang. Kemudian okey, yang ni saya tanda tu, ni Bukit Pau. B ni Bukit Pau. Betul, turun dan di sini adalah Dusun Tok Li. So kita dah boleh verify route yang kita create ni betul. Dan kita tengok dia punya total distance 4.11. Dia punya jarak ni mungkin berubah bila kita buat aktiviti. Sebab saya pun tak pasti, mungkin kerana mapping tak berapa tepat. Jadi bila dah siap, kita boleh verify lah. Kita tengok okey 4.11 jarak, dia punya essence 125. Lepas tu dah selesai, anda dah confirm laluan ni betul, just tekan butang done dan anda rename aktiviti. Okey, Dusun Tok Li. Test. Okey, pastikan anda tick juga use in wash. Kemudian anda save. Tunggu aplikasi ini akan sync kepada jam anda. So tekan pada jam ni, tengok. Lepas tu tekan sync now. So dia akan sync dengan kita punya jam. Bila selesai sync, route tu akan masuk ke dalam jam dan kita boleh lakukan aktiviti dengan kita load GPS file tadi dan start aktiviti. Untuk akses kepada route yang kita dah import tadi, kita pergi kepada paparan jam. Okey, selepas selesai sync, untuk akses kepada route tadi, anda hanya perlu tekan butang. Anda pergi pada exercise. Okay, pergi exercise, kemudian pilih aktiviti, contoh trail running. Lepas tu scroll down ke bawah, pergi kepada navigation, anda ambil routes. Okey, ni dah masuk tadi, Dusun Tok Li test. Tekan sahaja. Okay, kita verify balik jarak dia 4.1, essence 124, distance 126, highest point 226, lowest point. Okay, ni dah semua dah betul. Dan hanya tekan butang navigate. Kemudian back saja, pergi kepada paparan utama aktiviti tadi dan tekan butang start. Jadi itu saja untuk demo atau cara-cara macam mana nak create route menggunakan aplikasi Suunto. Cara atau simulasi macam mana saya navigate menggunakan breadcrumb navigation yang ada pada jam tangan Suunto ni, saya akan buat dalam video lagi satu. Anda tunggukan video tersebut. Itu saja untuk kali ni. Kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa like dan share video ni kepada kawan-kawan anda. Saya harap video ni manfaat untuk anda semua. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.